آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian, jika kamu berbantah-bantah berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan pula lebih baik kepada sudahannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan dengan bersungguh-sungguh dan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk pencegahan di dalam membendung wabak penyakit. Antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu manusia syukuri ialah nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan ialah satu nikmat yang amat bernilai dalam kehidupan manusia. Nikmat ini merupakan nikmat yang paling berharga setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat kesehatan, manusia dapat melakukan amal ibadah dengan banyak dan dapat melakukan pelbagai kegiatan di dalam kehidupan seharian. Sekiranya nikmat itu tidak dijaga dan dipelihara dengan baik, pastinya akan mendatangkan susahan dan kemudaratan kepada manusia. Oleh itu agama Islam amat menitik beratkan soal penjagaan kesihatan dengan meletakkan beberapa ketetapan asas dalam mendampingi suatu penyakit. Antara ketetapan Islam apabila berhadapan dengan penyakit ialah manusia hendaklah berikhtiar mencari penawar dan mendapatkan rawatan yang bersesuaian dengan penyakit yang dihadapi. Kerana setiap penyakit itu ada penawarnya yang dijadikan oleh Allah SWT. Firman Allah SWT yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam suratul An-Nahl ayat 69 yang bermaksud, kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan yakni yang engkau sukai, serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan di dalam dimudahkan kepadamu, yakni dengan itu akan keluarlah dari dalam badannya minuman yakni madu yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia yakni dari berbagai-bagai penyakit. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda yakni yang membuktikan kemurahan Allah SWT bagi orang-orang yang mahu berfikir. Masyarul muslimin rahimakumullah. Selain itu, apabila berhadapan dengan wabak penyakit ini, umat Islam juga dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang sewajarnya agar sesuatu wabak penyakit itu tidak menjangkiti orang lain. Justru dalam menghadapi wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19 yang melanda di dunia hari ini, kita hendaklah mematuhi langkah-langkah pencegahan yang disarankan oleh pihak berkuasa dalam mencegah dan membendung penularan wabak penyakit ini. Segala arahan dan nasihat daripada pihak kerajaan hendaklah dipatuhi, kerana
segala keputusan perintah adalah demi untuk memelihara kesihatan rakyat keseluruhannya. Hal ini bertepatan dengan kaedah fikih yang menyebut tasarruful imani ala ra'iyyati muntum bil maslahah, yang bermaksud ketetapan suatu dasar oleh pemerintah ke atas rakyatnya adalah berpaksikan kepada kemaslahatan. Antara langkah penjagaan yang perlu kita patuhi ialah kita perlu bersedia mengambil dan menerima suntikan vaksin sebagai penawar bagi melindungi, menghindari dan mencegah penawaran wabak ini. Hal ini selaras dengan keputusan mesyuarat khas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali yang ke-10 yang bersidang pada 3 Disember 2020 yang telah mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus. Di Negeri Johor, Mesyuarat Jawatan Kuasa Negeri Fatwa Negeri Johor yang bertarikh 8 Disember 2020 juga telah memutuskan bahawa bagi golongan yang ditetapkan oleh kerajaan untuk mengambil vaksin seperti petugas barisan hadapan, maka hukumnya wajib bagi mereka mengambil vaksin tersebut. Namun sekiranya vaksin tersebut mendatangkan mudarat secara umum dan meluas kepada kesihatan badan dan akal manusia, maka penggunaannya adalah dilarang. Hukum penggunaan vaksin ini juga turut diserikan dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh badan-badan fatwa yang berkelayakan. Malah negara-negara Islam yang lain juga telah menggunakan vaksin tersebut. Selain itu, sebelum vaksin tersebut diluluskan untuk kegunaan ujian-ujian oleh mengambil perubatan juga telah dijalankan untuk menentukan tahap keselamatan dan keberkeselamatannya. Kerana sekiranya terdapat bahan yang tidak halal atau terdapat kesan sampingan yang buruk, maka vaksin tersebut sudah pasti tidak akan diluluskan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud setiap penyakit mempunyai penawar. Apabila penawar menepati penyakit tersebut, nescaya akan sembuh dengan izin Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita dapat melihat ada dalam kalangan masyarakat kita yang tidak memahami kepentingan vaksin kepada kehidupan manusia, sedangkan pengambilan vaksin COVID-19 pada ketika ini telah menjadi perkara yang sangat penting kepada masyarakat. Kepentingan yang paling utama adalah untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Mereka yang tidak mengambil vaksin ini kemungkinan mudah untuk mendapat jangkitan, malah dibimbangi juga boleh menyebabkan kehilangan nyawa berbanding mereka yang mengambil vaksin. Hal ini demikian kerana mereka yang mengambil vaksin akan dapat mencegah jangkitan daripada berlaku dan mereka akan mendapat melindungi orang lain yang tidak boleh menerima vaksin. Apabila sebagian besar masyarakat telah dilindungi dari jangkitan suatu penyakit, tentu sekali jangkitan wabak ini akan dapat dikurangkan dan akhirnya seluruh masyarakat akan terlindung daripada jangkitan wabak penyakit ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penegasan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian, sebagai ahli masyarakat, kita perlu bertanggungjawab untuk melindungi diri kita
dan orang lain daripada sebarang jangkitan wabak penyakit. Hal ini kerana pencegahan dari sebarang bentuk gejala yang boleh menjejaskan kesihatan dan nyawa manusia adalah menjadi keutamaan dalam ajaran Islam. Semua penyakit perlu dicegah, dihindari, dirawati dan diubati. Marilah kita mengambil langkah-langkah pencegahan yang disarankan oleh pihak pemerintah untuk kemaslahatan orang demi melihara maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Taghabun ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang bermaksud tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawah innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin ya muwaffiqat ta'in وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sayyidul bashar sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum bi nazari wa uzunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikat yang berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah
Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meredai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci dan dari radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina